pastikan mereka keluar mengundi untuk kita pastikan kemenangan Parlimen Kuala Pilah P129 untuk mencukupkan bilangan kerusi untuk kita membentuk kerajaan di peringkat Putrajaya, seterusnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Selain itu, saudara sekalian, walaupun telah berlaku pengkhianatan pada kursi Parlimen P129 ketika mandat diberi pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan mampu untuk mengekalkan momentum yang telah kita bina pada PRU 14 yang lalu. Seterusnya melonjakkan lagi jumlah undi dengan undi anak-anak muda, pengundi-pengundi secara automatik untuk beri sokongan yang padu kepada Pakatan Harapan. Bercalon nombor 4, saya bukan berjuang di atas, saya bukan berdiri di atas nama pribadi Nur Azman Mohamad, tapi saya berjuang di atas nama rakyat. Saya berjuang untuk bersama dengan tuan-tuan, kita semua sama. Apa yang tuan-tuan hasratkan, itulah juga hasrat saya. Apa yang tuan-tuan inginkan, itu jugalah keinginan saya. Kita mahukan negara kita negara yang bermaruah. Kita mahukan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang beramanah, berintegriti, dan kita menjadikan negara kita sebuah negara yang bermaruah, dihormati oleh negara-negara luar, insyaAllah. Justru, saudara-saudari, rakan-rakan, tuan-tuan, terutama rakan-rakan daripada Johor, terutamanya, saya dimaklumkan sejak wujudnya Parlimen Kuala Pilah ini, inilah kali pertama wakil yang dipilih untuk Parlimen Kuala Pilah daripada Johor. Saya bukan nak main sentimen Johor ini, tidak. Tapi kalau orang Johor sendiri tak sokong orang Johor, baik berhentilah jadi orang Johor. Jadi tuan-tuan saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita nak dengar ucapan daripada pimpinan kita yang berbahagia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, calon Parlimen Tambun, seterusnya calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dengan segala hormatnya saya menjemput dan silakan Yang Datuk Seri untuk memberikan ucapan, seterusnya memberi semangat kepada kita untuk menangi P129 Kuala Pilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan salam sejahtera. Calon kita bagi Kuala Pilah ini orang Johor ya. Okay. Saya baru dapat apam Johor dulu. Sehingga Datuk undang siapkan satu beg apam Johor, terus saya bawa pergi anak cucu. Baik, Saudara Nur Azman, wakil calon kita dan rakan-rakan yang dimuliakan. Pilihan raya ni, tak bagaimana pilihan raya dulu, tapi beza dia. Beza dia ialah kerana kita nak gunakan pilihan raya ini untuk tukar cara rakyat memilih dan negara itu ditampil. Selama ni Perdana Menteri silih berganti, Perdana Menteri tukar, Menteri tukar, tapi perangai lebih kurang. Seorang tu sakau bagi anak pinak dia, seorang lagi sakau untuk bini dia, mari ganti pula Perdana Menteri lain bagi ke anak menantu dia. Jadi kita sampai bila nak tentukan pemimpin Melayu dihormati oleh orang Melayu, orang Cina, orang India sebagai orang yang ada amanah, yang bela nasib rakyat. Saya minta kawan-kawan sokong supaya kita bagi peluang, tunjuk sebagai bukti. Dia dalam agama saya percaya. Dia bila kata umat yang seimbang, umat yang wasatiyah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahidan. Bila Allah jamin kita umat yang seimbang,
balanced community. Community yang maintain equilibrium. Mana dia tahu duniawi, ukhrawi, kerohanian, kebendaan, iman, ilmu, akal, kalbu, ya. Hubungan sesama Islam, hubungan dengan manusia lainnya, hubungan dengan haiwan, hubungan dengan pohon, bukit bukau, bumi. Itu Allah menetapkan kalau dapat kita takbir berjalan dengan sederhana atas nama kebaikan. Litakunu syuhada 'alan nas. Manusia akan lihat ini sebagai contoh. Dia saksi. Ini yang tengok orang Melayu, Islam pimpin apa? Dia terkenal dengan 1MDB, terkenal dengan curi wang kapal. Ini kalau anak muda beli motor motosikal, dia bayar dah 80%. Motor tak ada lagi. Tanya mana? Dari Taiwan belum sampai. Orang budak muda tak sebodoh itu, dia tidak akan pergi. Tapi dalam kerajaan boleh bayar 6 bilion, kapal pun tak nampak. Jadi kita boleh biar bawa orang yang veteran askar, veteran polis, mana boleh terima kenyataan ini. Tapi kita ni begitu lemah. Sebab itu Allah menjanjikan, andai kata kita ini umat yang betul-betul seimbang, ada jaga akhlaknya, ada imannya, ada kebaikannya, ada roh perjuangannya, dia akan jadi contoh syuhada alanat. Manusia akan lihat dia sebagai contoh yang baik. Ini contoh baik, contoh jaberlian. Jadi memalukan. Ini bukan contoh. Jadi bila ada masalah kita cakap Cina. Bila nak Menteri Melayu, Menteri Kewangan Melayu, ya. Menteri Pertahanan Melayu, Menteri Dalam Negeri Melayu. Tapi berlumba-lumba sakau. Apa jenis manusia macam ini? Jadi pilihan raya bagi saya ini, rakyat akan tetapkan. Tapi sambung ayat itu tadi, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kalau beginilah watak kita yang baik yang tadi, maka dia akan, dan Muhammad SAW Rasul akan jadi saksi bagi kita akhirat kelak. Mana satu tahap maqam yang paling baik dan mulia. Jadi kalau tanya saya, baik politik, rumah tangga, perniagaan, guru, pendidik, dia tak boleh lari daripada asas ini. Soal nilai, soal akhlak. Kita ajar anak kita, dia curi ayam di rumah sebelah, marah tak kita? Marah besar. Tapi kita boleh jadi anggota parti, pemimpin dia curi bilion, kita boleh terima. Kamu ajar apa anak-anak kamu? Akhlak apa? Oh, sebab saya tak tahu. Takkanlah jadi dalam Merdeka 60 tahun jadi sebodoh itu. Nanti pemimpin habis, balak habis. Tengah balak dah botak. Ada balak waktu kita tak nampak apa. Dia di Kelantan, dia tak nampak balak hilang. Mana ada, tak ada lagi pokok. Ya, ada pokok, buat dia tak ada. Ini keadaan. Sebab itu dalam agama, dalam hidup, ini pencerahan. Kalau kita agama itu memberikan hidayah, memberikan peluang kepada kita yakin dan berfikir, berenung, tanya, ini tidak. Apa yang ketua kata? Naam, wala. Ini jadi macam kawan saya dalam Paskah lah, kalau dulu Tok Guru Abdul Aziz, ya, marhum Fadil Noh, lain. Sekarang ni semalam yang ketua PAH Perak, Kak Razman, dia perlu pada saya balik Perak ni, dia marah. Ada jangan sokong dia. Kalau sokong dia, DAP yang kontrol dia. Saya jawab, tapi saya cakap Perak lah, kau berfikir teman si bodoh itu. Kalau dulu saya kata, hang fikir. Dia kata, ayo, bukan ayam. Dan itu saya bagi tahu undang kita tadi, baru nak belajar cakap negeri, dah kena pindah belajar dalam Perak, tukar pula slang Perak. Terima kasih dia nak buat merantau kita betul. Baik. Jadi
Yang saya sebut tadi apa? Razman ni pakai kepiah putih tak pernah tinggal. Tapi fitnah, perangai bodoh. Mana boleh? Oh, atas nama Islam, parti Islam boleh fitnah orang. So, saya tak faham. Lepas tu kalau ada kerana kenyataan pimpinan keadilan tak betul, saya telefon, stop that. Tarik, itu pemimpin. Ini Ustaz Hadi, saya akan geng. Ini yang kita kabilah, Asabiyah ni. Pandai orang Johor ni. Nasib baik orang tengok. Dia berulas pandai berlaku. Baik. Jadi, dia kata, Cina akan perintah. Dan Cina ni dia pula komunis. Dia orang Melayu, mana bila kita lawan komunis. Kemudian, sokong LGBT. Apa kena mengenal pula? Ada bukti? Tak ada. Ada fakta, ada alasan. Kamu tuduh tu fitnah kalau tak ada. Dia tak peduli. Itu pendapat saya dan saya benar. Dia mengaji mana? Bangang. Ya. Jadi tak boleh macam tu. Ya. Saya ada maruah juga. Nak hina, nak aib macam mana lagi? Dah lah. Orang tua Mahathir tu begitu betul. Dan saya dah dengar dulu. Kamu nak ulang juga? Aku lawan lah. Lawan tetap. Orang manusia ni ada maruah. Tak boleh macam itu. Saya dah betul saya tak setuju. Tapi saya tak langgar akhlak. 1MDB hukum mahkamah saya cerita. Dia lebih-lebih macam kes Al-Qadiyah. Saya cuma tanya, saya nak Datuk Seri Najib jawab beberapa soalan. Saya tak tuduh. Saya tak tuduh dia bunuh Al-Qadiyah. Saya tak tahu. Saya tak tengok. Itulah kita dalam politik bila ada nilai dan akhlak. Jadi sekarang ni kita kena pilih. Mahathir, Tun Mahathir, dia kecoh, dia tipu. Dia sign dah nak serah kepada saya, tapi dia tak mahu, dia takut. Itu yang saya kata semalam di Pulau Pinang. Mahathir ni 20 bulan, katalah kita kelihatan, insya-Allah 10 pagi saya bangkit sumpah sebagai Perdana Menteri. Okey. Tak apa, sudah tepuk tapi Mahathir demam. Dah habis-habis. Lepas dah tak ada poin dah. Anwar sekarang berunding. Saya dapat maklumat berunding dengan Zahid Hamidi. Aku susah payah tadi tanggal batu pergi sana pergi Lembau mari sini pergi nak pergi tampil esok pagi nak pergi ke Tangkak Johor sampai ke malam Johor Bahru. Apa nak berunding dengan Zahid ni? Aku nak lawan. Di Bagan Datuk kita hantar Samsul Iskandar untuk kalahkan Zahid di Bagan Datuk. Faham tak? Berunding. Ya. Bukan saya hantar. Azmin dari satu Azmin. Terima kasih. Jangan perangat aku sebab apa. Ya. Pengkhianat kita hantar. Itu besar. Amirul Syari. Dia macam kodik saya lain. Buat saya tu. Sebab saya, dia orang dah baik sangat dengan saya. Saya pun dah mungkin mesra lah. Jadi sekurang-kurangnya letaklah Amir tu dia orang sejukkan sikit. Itu dia. Dia ada juga dia punya menunjuk 4 belalang. Baik. Tapi khianat ni tak boleh. Saya nak cerita banyak tempat. Kita tahu belajar sejarah Melayu kan. Ni orangnya hidup Melayu tak pernah baca sejarah Melayu. Hidup Melayu. Dia punya partner Cina curi juga. Macam hidup Melayu, YMDB, John Low. Jadi, bukan slogan. Dia dalam Quran itu 5 taqulu ma la taf'alu. Yang kita bicara yang kita tak laksanakan. Jadi, yang bab khianat berkhianat. Ini tempat khianat. Menang dulu simbol keadilan. Sokong Pakatan Harapan. Tak dari mana angkat jadi Timbalan Menteri. Lebih banyak tidur daripada jelek. Dia ajak saya jangan tu. Betul. Ya. Tapi jangan lupa itu khianat. Sebab apa khianat? Nak pertahan jawatan Timbalan Menteri saja. Ada prinsip. Bahawa saya terpaksa
pindah kerana ini sahaja akan membawa satu program ekonomi yang dapat menurunkan harga barang. Iya. Ada. Okay. Itu juga dia gombak. Jadi saya pun empat kianat juga. Menang jadi menteri besar, tiket keadilan. Yang sign watikah itu Azizah. Sebab masa tu saya cuti di Sungai Buloh. Sekarang kawan saya cuti di Kajang. Dunia ni, sebab tu satu benda. Saya pun doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat kekal. Macam mana kamu tu naik senang, kaya, sederhana, berkuasa, jangan zalim kepada orang. Jangan. Dia patah balik. Betul. Karma. Dia jangan. Jadi bagi saya baik. Tak payah kianat. Jadi mana? You kena menang. Lawan orang kianat kalau kalah bukan panglima namanya. Jangan angguk-angguk. Lawan orang kianat. Tahu dah sejarah Melayu, bila sebut sejarah Melayu, orang kianat apa? Cerita Raja Mendelia dengan si Kito. Ya, Raja Mendelia tu kianat. Kianat derhaka pada raja, kianat pada negara kerana kepentingan perniagaan. Guna si Kito itu orang kaki kuat fitnah. Fitnah. Rosakkan habis rumah tangga orang, kawan-kawan dipercayai. Baik. Pendek dan cerita, akhirnya dapat dikesan. Di Sula. Sula ni, yang orang muda pun kita tahu, Sula dalam budaya Melayu dulu. Daripada Dubuk, keluar sampai ke Buluh. Dengan buluh. Sula sampai mati. Itu nak tunjuk jahatnya orang kianat. Kita orang kianat datang, iyalah yang bermat. Tapi hidup Melayu, mana Melayu boleh hormat dia tu? Saya tak suruhlah Sula. Besok keluar utusan Anwar mencadangkan Sula orang kianat. Saya nak ceritakan bagaimana budaya Melayu benci dengan orang kianat dan begitu. Baik. Lepas itu, rumah yang dia duduk tu dia minta bakar hangus. Bakar hangus. Tak puas hati lagi. Tanah dia duduk tu dicangkul, dicampak ke laut. Kerana budaya Melayu tak mau sakit baki, baunya, kesannya, tapak kakinya kekal. Begitu sekali kita dilatih untuk benci orang kianat. Kianat kepada raja, kianat pada perjuangan. Tapi sekarang orang kianat memerintah. Ya, silih berganti. Dia menyatakan, oh ini bukan kianat, tapi kita nak selamatkan bangsa Melayu. Dia selamat harga barang naik atau turun? Naik atau bawang atau turun naik? Ayam naik atau turun? Telur ada tak ada? Guru nak selamatkan tak, selamat apa? Mana program ekonomi? Naik Mahidin, PKP, sekatan paling panjang di dunia, darurat paling lama, nak jaga kedudukan dia. Mana musabah itu? Meninggal dunia 36,000. Itu paling tinggi nisbah penduduk di dunia. Mahidin, Khairi Jamaluddin patut jawab. Oh ni nak jadi hero. Nanti saya nak pergi Sungai Buloh. Jangan lupa saya orang lama Sungai Buloh. Itu yang bagusnya saya. Pakistan lah saya jadi pakai dulu. Perak saya di Kuala Lumpur 7 tahun. Kemudian masuk ke Bunting, tahanan 2 tahun, 9 tahun. Sungai Buloh, saya lama Sungai Buloh 10 tahun. Tak tepuk yang mana? Johor saya serah ke Alman. Kalau ekonomi tak urus, rasuah kurang itu tidak tambah. Kurang sekejap tu, kurang sikit tu masa PH. Ya. Tapi bertambah rasuah. Dulu ada 1 MDB masa Najib, masa Mahidin 1 DNB pasal digital ekonomi ini, digital teknologi dan telefon 5G. Ya, berapa? Unjuran kos 18 bilion ringgit. Saya gasak di parlimen, mana tender?
Siapa dapat? Tak jawab. Menteri jawab, kita akan segerakan 5G untuk rakyat jelata. Dekat pilihan raya lagi dekat. Pergi pasal apa? Kita akan segerakan. Segera apa? 4G pun tak nak. Ni, pergi sini 4. Main 2 sikit 3. Kita 2. Dan balik 4. Mana? Setengah tempat kosong. Betul tak saya cakap ni Johor? Lepas. Betul sokong buat BNP. Jadi ini kita kalau tanya baik, you dan PH usul apa? Saya kata pertama, tunjukkan pimpinan itu ada akhlak dan tidak tamak halaba. Sebab tu saya kata, kalau gaji Perdana Menteri itu 80,000, saya nak tunjuk contoh. Saya kata cukuplah dengan allowance ahli parlimen. Saya tak mau langsung gaji Perdana Menteri. Oh, dia kata ini tak ada benar. Bukan, betul, dia kecil banding dengan tapi rakyat nak dapat RM500 sebulan tambah pun tak boleh. Dan kamu RM70,000, RM80,000. Itu saya nak tunjuk contoh. Menteri dari 70 orang, duta khas dan tidur tak buat apa. Duta khas gaji RM60,000 buat kerja apa? Mana dia maruah kita? Saya tak kira lah kamu pakai kot ke, kamu pakai songkok tinggi ke, serban ke. Super je. Maruah. Kita akan batalkan itu semua. Menteri turun jadi setengah. Gaji menteri turun jadi setengah. Tak nak jadi. Kau tak mau jadi, kamu duduk sebagai ahli parlimen. Ambil kau ya. Kau tahu betul. Jadi orang tengok, serius sama main apa? Tak betul kan? Jadi kalau dia macam tu, kami bagilah kerjasama lebih kuat. Itu baru sama-sama berkorban. Baik. Bagaimana dengan kedudukan keuangan kita lepas itu ya? Orang tanya baik. Anwar cakap dia tak akan buat. Ini janji politik. Itulah sebab saya bawa kes setahun setengah yang lalu bila Ismail Sabri tulis surat kepada saya, angkat kedudukan ketua pembangkang bertaraf menteri dengan allowance RM50,000 sebulan dan 2 kereta, satu welfare, satu lagi kereta pribadi. Saya pun baca, saya pun pergi jumpa dia. You boleh terima tak RM50,000 sebulan? Aku tak tahu. Betul kata mau terima. Terima 99% terima. Saya bukan orang biasa. Saya duduk Johor, pengetua sekolah dan nanti bagi-bagi aku terima. Tapi oleh kerana saya Anwar, saya ketua pada parti dan perjuangan dan selalu cakap soal bela nasib rakyat, angkat martabat rakyat, jangan zalim, jangan tamak halaba. Malulah saya kalau saya perangai sama macam dia. Maruah tak di mana? Datang Johor, dekat cakap. Dia nampak ya. Saya balik je, dia apa RM50,000 di sabu. Sebab tu saya tolak. Ya. Jadi kalau boleh tolak, tak adalah jadi miskin dah. Ya, datang kereta besar. Kereta besar mahal ni. Nak try tengok sini. Tapi bukan kereta saya, kereta Datuk Samsudin. Dia kata sebulan daripada siap kempen sampai hari pilihan raya, you pakai kereta saya. Tak ada susah. Orang bagi kereta pinjam free sebulan. Baik. Tapi yang nak saya katakan ini yang tidak ada. Yang orang parti Melayu ni, hidup Melayu. Sapu juga RM70,000 sebulan. Itu yang halal. Yang kontrak, yang komisen, yang rasuah, banyak lagi. Siapa kata? Ketua Audit Negara kerajaan yang sebut tiap tahun rasuah dan bocor 18 bilion ringgit. Ya. Ada tindakan daripada Mahidin? Tak ada. Ada tindakan daripada Sulaiman Sabri? Lagi tak ada. Sebab dia tanya Najib dengan Zahid dulu. Ya, ni Perdana Menteri yang tanya. Bukan Perdana Menteri yang dengar. Dia tak. Baru dia boleh buat. Jadi saudara, itu keadaan yang berlaku.
Pimpinan saya kata tegas. Baik, apa keutamaan? Dah buat gini aja, orang dah percaya, kita buat program. Ekonomi. Orang sekarang susah hidup. Gaji tak naik, harga barang naik. Sebab tu tumpuan keutamaan saya ekonomi. Baik, dasar ekonomi bagaimana? Sekarang ini kita ikut apa yang Mahathir buat dulu. Syarikat besar-besar bagi keutamaan. Semua syarikat besar. Dia 2% kontrol ekonomi. Kita tukar, bagi tumpuan pada syarikat sederhana ni dan kecil. Bina yang baru ni semua kontrak bagi. Kalau Melayu pun saya mau tahu. Pelabuhan dia, gula dia, lapangan terbang dia, beras dia. Beras kita tak beras. Import beras tu semua melalui syarikat dia. Berapa untung setahun? 400 juta, 500 juta. Saya cakap di parlimen, saya sokong dia dari segi perniagaan Melayu ni, biarlah dia pergi. Janganlah semua orang tanam padi ni nak hidup susah. Tak ada orang tanam padi yang kaya. Jadi saya kata, biarlah kalau import, tampung, dan bagilah sedikit keuntungan kepada pesawat-pesawat padi. Macam nak begitu seorang. Sampai sekarang Mahathir tak tukar, Najib tak tukar, Mae tak tukar, Muhyiddin tak tukar. Sebab dia orang tak mau sentuh tokoh-tokoh kaya. Begitu tak syarikat besar menjadi ending, semua menjadi macam tu. Saya rasa kita bagi. Bila kita bagi banyak, yang Melayu, yang Padai, yang Cina, yang India di bawah, tak ada masalah. Jadi, tapi dia jawab macam mana? Ini Anwar tak boleh percaya kerana dia bagi kat Cina. Itu yang modal. Dia ingat saya macam dia, boleh beli. Kalau saya orang boleh beli, saya dah dapat 40 juta saya lagi keluar. Kawan saya Taib Erdogan, masa saya jadi profesor di Georgetown University, dia memang minta saya jadi Setiausaha Agung Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Dia kata dia akan lead campaign untuk bawa. Kemudian dia keluar, Abdullah Gul berdiri luar di tubuh, pujuk saya. Saya kata minta maaf, saya ni orang kampung, saya kena balik. Sebab masa saya susah dulu, orang-orang di jalanan ratus ribu tu sokong. Takkanlah saya nak duduk seorang-seorang di New York happy dan negara biar macam ni. Dia menangis, saya kata tu. Dia menangis kerana dia kata orang macam mana nak pujuk dia lagi. Tapi saya kata tak, saya kena balik. Jadi kalau saya nak jawatan saya ambil yang tu, senang. Gaji dah RM100,000 $100,000 bulan. Simpan kita nak kat Johor. Jadi jangan buat tuduhan itu, tak adil kepada saya. Tapi saya pilih jalan ini. Jadi saya harap kita faham mengapa kalau ekonomi tak terurus, harga ringgit akan terus jatuh, pengangguran bertambah, harga barang terus meningkat, gaji tak akan naik. Sebab itu kita kena ada satu tim mengurus ekonomi dengan baik. Bukan saya seorang saja, nanti ada anak muda yang lain dalam keadilan, dalam di dalam amanah. Kita kumpul, dan juga yang dalam, bukan dalam parti, yang pandai, bawa mereka dalam tim. Saya ada sedikit pengalaman Menteri Kewangan 8 tahun. Saya pernah jadi pengurusi di Parlimen Chairman, di Parlimen Komiti Bank Dunia dan IMF. Jadi pengalaman itu penting. Jadi kita tahu India, China, Eropah, Amerika. Jadi problem perniagaan ada. Kita kena ada hubungan baik. Turki, Arab, untuk manfaat rakyat. Sekarang tak berjalan, lembab. Mana ada pengumuman situ sini? Tidak ada. Jadi bagilah peluang saudara. Turun ke salam kawan-kawan yang tak datang, bagi tahulah. Buatlah perubahan sedikit.
Kalau katalah setuju saya jadi Perdana Menteri. Setuju. Kalau pilih kena menang. Tidak jumlah tak cukup. Tak cukup jumlah. Ada tu Mak Sabu pada Abang dia kata, dia tanya mana Abang? Anwar Ibrahim tu, oh tepuk. Dia kata, tapi jumlah tak cukup lagi. Kena tambah. Maknanya, kalau dulu kita pegang Port Dickson, sekarang kita kena menang Perak. Kita menang Tampit. Selain benda-benda ditandingi oleh yang DAP yang lain. Sebab tu saya sengaja pilih Tambun. Dia bukan mudah. Kalau saya nak senang, saya kekal di Port Dickson atau pergi Gampang. Bahkan Gombak, dan walaupun kita tempat kianat, gunung kita kuat. Tapi saya pilih tempat susah. Saya mau pening kepala. Pahlawan. Pengundi 160,000 orang. Pengundi tertinggi di Perak. Kena belajar pula. Hari itu saya, 2 malam sudah saya semayang Aisyah. Daripada semua salam tu Imam semua tu. Minta maaf lah teman nak bangso. Jadi, tapi itu risiko kita ambil kerana saya yakin moodnya sangat baik sekarang. Semalam di Pulau Pinang kita buat di Seberang Jaya, Matampau tajam ke dulu 10,000 lah keluar. Nasib baik tak hujan ya, dan cuaca baik. Kalau tengok di Gombak, tengok di Ampang, itu saya dengan Rafizi, sambutan orang tu baik. Dia dah datang balik semangat yang lama. Jadi kita nak push semua negeri-negeri. Pantai Barat sekarang sampai ke Negeri Sembilan, Johor, Melaka. Saya ke Pasir Mas kerana tak ada boleh buat program malam. Saya buat program ke 6 petang dengan Datuk Usam Musa. Saya terkejut kerana orang Kelantan selalu siang-siang tak datang. Dia ceramah dia lepas Aisyah. Saya tengok ramai begitu. Dan Usam minta saya kena pergi sekali lagi ke Kelantan. Itu buat perhimpunan, gegarkan. Kerana di sana tengok dia di antara air Kelantan dengan teh susu tu warna sama. Bagi rakyat, bagi orang politik dulu cakap, apa salahnya kita biasa macam tu, kita memang mandi air sungai dulu pun boleh cakap. Tapi bagi rakyat tak. Jadi minta lah kawan-kawan, saya nak pergi sekarang ni ke Tapin. Jadi minta semuanya bantu. Kalau setakat jumlah ini tak benar, tapi tu jumlah ini ambil keputusan tekad nak selamatkan anak-anak kita, negara kita, ibu bapa kita, sekolah kita, naikkan itu, kemudahan kesihatan bertambah, dan hentikanlah perangai curi wang negara. Hentikan betul-betul. Dan kalau gitu bagilah peluang untuk kita. Udah pakai harapan dah lama, tapi macam Izzuddin kita tadi lulus, ada baik itu buat. Tapi 20 hari bulan ini Anwar pula bagi peluang. Reformasi. Lawan tetap, membujur lalu melintang. Kita